berkenaan dengan Hari Sindrom Down Sedunia. Jadi Hari Sindrom Down Sedunia ini disambut setiap 21 Mac setiap tahun lah 21 Mac dan mula dirayakan 2012 dan pada tahun ini membawakan tema And the Stereotype. Jadi dengan itu kita bawakan tiga narasumber kita terus saja ke studio pada pagi ini. Kita perkenalkan Baik, kita perkenalkan iaitu timbalan yang dipertua Persatuan Sindrom Down iaitu Puan Siti Zaleha binti Haji Abu Salim. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Yeah. Dan seterusnya kita perkenalkan bersama dengan Yang Mulia Awangku Muhammad Syukri bin Pinggiran Haji Damit merupakan ahli kehormat Persatuan. Assalamualaikum Awangku Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentu sekali yang di sebelah tengah-tengah, bukan sebelah tapi yang duduk di tengah-tengah berbaju biru bersama dengan Yang Mulia Awang Mahmud Syukri bin Muhammad Masruh merupakan ahli kehormat Persatuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar? Sehat? Ya, sehat. Baik. Alhamdulillah. Okey, jadi Baik, itu dia. ketiga-tiga narasumber kita sudah Ya. berada di sini. Kita ni hari ini sama-sama menyambut Hari Sindrom Down Sedunia. Jadi Puan, selalunya kan ada pernah dikongsikan pada kami poster katanya kalau kita ni sama-sama ingin menunjukkan support ataupun sokongan kita ni pakai socks ataupun stokin yang in the matching. Ya, kan? betul. Jadi hari ini saya memakai hand socks yang tidak matching untuk sama-sama saya kongsikan sokongan saya terhadap Hari Sindrom Down Sedunia ini. Jadi terus saja saya ingin tanyakan pada Puan berkenaan dengan tema kita lah. Okay. Katanya temanya And the Stereotype. Jadi apa maksud tema ini sebenarnya ni Puan? Pertama sekali terima kasih atas sokongan bus kita. Sama-sama. Memang lainlah hari ini membuat sesuatu yang different untuk menunjukkan sokongan kepada mereka yang ada Down syndrome. Jadi tema pada tahun ini yang kena pilih ialah End the Stereotype, akhiri stereotype. Jadi perkataan stereotype sendiri itu adalah pandangan yang menyamaratakan satu golongan tertentu dalam masyarakat dengan suatu perkara ataupun dengan suatu sikap. Umpamanya yang paling senang kita ni buat contoh, masyarakat melihat perempuan itu sebagai orang-orang yang pandai bermasak. Bila perempuan saja mesti pandai bermasak macam tu. Padahal kenyataannya indahan. Perempuan, kalau dulu kan perempuannya akhirnya ke dapur juga. Kan sekarang ini dia macam tu Ke dapur pun sekali-sekala juga. Laki-laki pun ke dapur juga kan. Laki-laki pulang chef masa ni. Benar. Dan macam apa ni kita ni di Brunei mungkin melihat orang-orang yang tinggal di kampung Khairat tu semua pandai berenang. Tapi kan ada yang dah pandai berenang, apalagi sekarang ni kalau ada buaya apa kan mana orang lagi berani berenang di sana. Betul-betul. Jadi macam apa kalau dengan konteks yang mereka yang ada Down syndrome ni, masyarakat melihat diorang ni sebagai orang individu yang indah normal, melihat mereka ni indah normal dan indah mempunyai kemampuan. Ada yang kadang-kadang kena lihat mereka ni macam kena lihat dengan dengan sebelah mata saja. Macam ada yang mengucilkan diorang ni juga. Ada yang macam kalau dalam apa-apa majlis kadang diorang ni kena biarkanlah, hendak kena pedulikan. Jadi itu sebenarnya anggapan seperti itu timbul kerana Kerana mereka ni kalau ada dalam kajian sains kan mereka ni memang kena lihat dikatakan IQ-nya tu memang dia dari segi IQ mereka ni kalau yang rendah tu mana-mana rendah 30 sampai 50. Kalau yang sederhana rendah tu dalam dalam 50 ke 70. Ini yang banyak dan ada juga yang lebih tinggi daripada tu IQ-nya 70 sampai 100. Jadi kerana melihat IQ tu orang pun menganggap diorang ni IQ yang 50 70 itu tadi kan macam IQ kanak-kanak anak dah umur 9 tahun 10 tahun macam tu. Jadi orang melihat itu sebagai satu melihat dengan stereotip yang mereka ni adalah macam kanak-kanak saja. Jadi ndak pandai berfikir, ndak pandai menentukan pilihan dan sebagainya. Padahal itu kan kalau dilihat dari segi IQ-nya, mereka kan ada EQ juga. Kalau dari segi emosional diorang punya pun kadang-kadang tinggi. Jadi tidak boleh kita ni sama ratakan.
kerana apa? Masyarakat menyamaratakan pandangan kepada diorang itu, akhirnya mereka kebanyakannya mendapat haknya yang sepatutnya. Mereka ni kena lihat sebagai kanak-kanak dan mungkin saya buat contoh, sewaktu saya baru melahirkan Mahmud Syukri di hospital, doktor tu mungkin akan menyenangkan hati saya, katanya don't worry, katanya they are happy people, katanya kan. Nah, ia mengatakan mereka ini sebagai orang-orang yang gembira. Dan masyarakat kita ini pun melihat diorang ini sebagai orang yang selalu gembira. Padahal mereka ini dah semua gembira, dah selalu gembira. Mereka ada perasaannya yang tersendiri. Ada yang memang suka bebon, suka ketawa, tapi ada juga yang grumpy, yang moody, yang cepat marah, yang cepat menangis pun ada juga. Mereka mempunyai personalitinya sendiri-sendiri. Dah dapat kita ni samakan. Betul. Ya kan, Lai? Akhirnya mereka ni pun sama-sama manusia kan. Kita masih ada perasaan, masih ada emosi, dan masing-masing dari mereka pun mempunyai personalitinya tu yang tersendiri juga. Memang Betul, mereka dapat gangguan kecerdasan. Gangguan kecerdasan bukan artinya diorang ada emosi ya. Jadi emosinya dan itu tadi dari segi emosional, dan ada TQ-annya. Kan ada IQ, EQ, TQ. Jadi EQ diorang dah dapat, apabila IQ-nya macam rendah, ada gangguan, dah dapat kita disamakan EQ-nya sama TQ-nya. TQ-nya dari segi kegemaran diorang kepada bidang ketuhanan kadang-kadang tinggi je ni diorang ni. Macam mana contohnya Wang Kuan ni? Ia selalu ke masjid. Masanya diorang puasa ni, dua-dua ni berpuasa. Alhamdulillah lah. Tahniah. Are you fasting today? Yes. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian Puan berkenaan dengan tema kita and the stereotype. Ya. Kemudian setelah dijelaskan mengenai dengan kedudukan ini, mungkin Puan dapat jelaskan pula mengenai dengan macam mana untuk mengakhiri stereotip ini, apa yang mesti kita lakukan, maksudnya masyarakat lakukan. Ya, betul. Stereotip itu sebenarnya menghalang mereka ini, mereka yang punya sindrom Down itu dari diperlakukan seperti orang lain. Saya rujuk kembali kepada apa yang saya katakan tadi mengenai gangguan kecerdasan yang dialami oleh individu dengan Down syndrome ini. Kerana kajian sains tadi menyatakan IQ ataupun kecerdasan diorang itu di antara 35 ke 70, ini majoritinya. Yang tahap pemikiran kanak-kanak tadi, masyarakat menyeratakan anggapan mereka ni semacam kanak-kanak. Jadi dilayan macam kanak-kanak walaupun usianya 30 lebih tahun. 30 tahun ada di dalam persatuan kami, member yang paling tua tu sudah mendekati usia 60 tahun, 59 tahun sudah. Jadi apakah yang macam tu masih kan kita nilaian macam kanak-kanak? Kalau yang menangis kan kita ni bagi lollipop. Indah kan diorang kan ada, tapi ada yang membuat macam itu. Jadi mereka ni kan macam mana perasaannya? Kan ada perasaan. Betul. Jadi macam ni, anak saya ni pernah saya bawa ke restoran. Di restoran semua orang yang di meja ni duduk sama saya ni kena bagi menu. Ia indah. Ia merasa hampa, macam sedih ya kan. Kenapa indah kena bagi? Yang waiter tu mungkin melihat mukanya macam mana, mukanya ada Down syndrome ni. Jadi ia pun melihat dengan pandangan stereotip yang ani dah pandai membaca, dah pandai menentukan pilihan dan sebagainya. Jadi akhirnya saya mintakan menu, kerana dia pandai membaca, dia pandai memilih. Saya mintakan yang menu, dia pun memilih sendiri, dia suka. Dan sebab itu saya sering membawa Joy ke restoran supaya orang-orang di restoran ini tahu yang mereka ini punya kemampuan untuk membuat pilihannya. Itu dalam perkara yang paling mudah lah. Jadi anda dapat kita ni sama-samakan semuanya. Jadi untuk mengakhiri pandangan dan perlakuan stereotip ini, apa yang perlu kita ni buat adalah mengubah mindset kita ni, mengubah mindset masyarakat. Termasuk tujuan mindset ibu bapa. Ibu bapa pun kadang-kadang macam mungkin kerana perasaan diorang itu terlalu protektif kepada anaknya ni, untuk menjaga anaknya ni kan, jadi mereka tu kadang-kadang menganulah macam indah membagikan peluang kepada anak mereka. Jadi kalau kita ni mindset kita ni kita ni ubah, yang kita ni lihat kemampuan mereka, kita ni lihat kebolehannya. Betul. Kalau yang mampu membaca, kita ni bawakan buku kan, dan ajar membaca dengan lebih lagi. Kadang ada yang membaca tapi tidak faham. Kalau membaca tidak faham, kita ni cuba untuk memahamkan arahnya. Kemudian kita ni bagi kesempatan.
kadang-kadang manusia ni ia menjadi disable kerana tidak diberi opportunity. Tidak dibagi peluang. Anak yang normal pun kalau setiap hari baju sekolahnya kita ni butangkan, ia tidak akan pandai memasang butangnya. Macam itu juga kasutnya sentiasa dipakai. Kan dia tahu pakai kasut. Macam mana kan masang kasut apa tu dia tahu. Jadi kita ni bagi peluang. Terutama sekali bagi yang macam diurangan ni. Kita ni bagi peluang. Ya. Okey, jadi macam Awang Kuan ni alhamdulillah ni ibunya memberikan dia peluang untuk melakukan sesuatu yang akhirnya memberi pulangan kepada keluarganya, dapat memberi manfaat kepada babunya. Jadi itulah macam yang kita ni perlukan. Kita ni bagi mereka peluang, bagi mereka prasarana yang mendukung untuk mereka tu perform, untuk mereka melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan diorang. Betul sekali. Jadi saya ingin bertanya nanti, izinkan saya untuk Mahmud Syukri, how old are you? 16. 13. 16. 16 tahun. Ya. 16 tahun pun ya. Ya, 16, 16 tahun. Ya. Kalau Awangku Syukri berapa umurnya? 34 tahun. 34 tahun. Okey. Jadi menurut perkongsian Puan sendiri tadi, kita ni sebagai masyarakat dah ya, kita ni sama-sama jua end the stereotype ataupun akhiri stereotype yang ada berkenaan dengan mereka yang ada sindrom Down ini. Jadi kita ni ingin bertanyalah dan kita ni ingin bersama dahulu dengan kedua-dua narasumber kita pada hari ini. Di hujung sana kita ada Awangku Syukri, di tengah-tengah sini kita ada Syukri. Betul. Mahmud Syukri. Mahmud Syukri. Kita ada Mahmud Syukri. Okey. Kita ingin tanyakan pada Awangku Syukri ya. Tadi Puan ada mengongsikan katanya Awangku Syukri ada membuat sesuatu, diberi peluang oleh ibu untuk menolong keluarga. Jadi apakah aktiviti itu? Yang menolong keluarga apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuat untuk macam membuat stiker dalam kontainer nama-nama makanan. Kami mengantar ke Cube Ashura Kitchen. Mengantar ke Cube. Mengantar makanan ke Cube, membuat stiker. Ya, nampakkan stiker. Kami akan membuat stiker terlekat tutung kontainer makanan. Apa nama-nama makanannya. Apa makanannya tu? Antaranya macam nasi ayam penyet sama ikan sama masak-masakan. Nyaman jua. Siapa masak tahu Awangku masak? Bukan. Kami tolong juga mamaku masak. Mama kita masak. Okey, jadi itulah di antara peluang yang diberikan oleh ibunya sendiri. Awangku sendiri dapat menampal stiker untuk dihantar ke Q. Jadi mungkin kita ni dapat tanyakan juga pada Mahmud. Can I ask you question? Yes. Yes. Mahmud, when you grow up, who do you want to be? What do you want to be when you grow up? Mau jadi apa? Kenapa sembunyi? Sebab kalau Mahmud tadi ibunya sudah mengongsikan katanya ia lebih selesa berbahasa Inggeris. Swimmer. Can you swim? Like that? Mahmud, what color do you like? Blue. That's why you're wearing blue. Very nice. Oh Mahmud, itulah dia ya Mahmud, narasumber kita yang kedua pada hari ini. Kita sudah tanyakan beberapa soalan comel. Betul sekali. Jadi pun pendedahan untuk atas minat kalau Puan mewakili anak Puan ya, Mahmud Syukri. Dari usia berapa Puan memberikan Mahmud Syukri galakan atas macam minat dia kalau swimming ataupun berenang? Dari usia berapa tu? Dalam usianya 12 tahun. 12 tahun Sebelum sudah. itu memang suka swimming, tapi kerana saya saya sendirilah saya sendiri yang memandang dengan stereotip telinganya kan, saya takut telinganya memang ada telinganya ada berapa sebelah. Masalah, ya. Jadi saya takut saya baca ada yang berair dalam telinga tu kan. Jadi kerana itulah saya pun menstereotipkan ia ni. Jadi saya membagi swimming.
Tapi akhirnya saya tanyakan kepada doktor, katanya boleh katanya kan. Jadi baru tah yang mau swimming itu saya carikan ya coach. Jadi ya dalam seminggu 2 kali, kadang-kadang 3 kali ya belajar di swimming pool. Jadi alhamdulillah sekarang ini sudah pandai frog style dan freestyle masih sedang diperhalusi. Jadi waktu saya saya kontak coach itu kan, saya beritahu ya anak saya ini ada Down syndrome. Saya memang sebelum itu sudah beberapa orang sudah saya tanya, apabila mendengar ya ada Down syndrome, ada yang tidak sanggup, ada yang mengatakan panuh dia sudah ya punya slot apa. Jadi akhirnya yang satu ini mau saya beritahu boleh tidak ya ini dilatih sampai ya boleh memasuki apa-apa competition. Katanya boleh tapi lama. Kata saya, kenapa kata saya, yang penting ya minat, yang beritahu saya akan jadi swimmer katanya. Jadi saya teruskanlah biar ya belajar lah. Cuma masa ini puasa cuti. Betul lah. Kemudian pun kalau dari segi saya bertanya ya. Mungkin ini sebagai perkongsian kita bersama dengan masyarakat di luar sana. Kalau dari segi demand, macam mana usia 16 tahun, dalam masa tempoh 16 tahun itu macam mana pun menghadapi Karinda, macam kehendak. Dalam arti Melayunya apa tu demand? Macam kehendaknya, tuntutannya. Macam mana? Kalau yang ni sukar ataupun macam mana? Ya alhamdulillah saya pertama sekali saya cerita waktu ya dilahirkan kan saya kurang tahulah apa Down syndrome itu. Jadi saya kena beritahu ya ada Down syndrome, katanya jangan sedih katanya, dan saya memang dah sedih, kata saya macam mana pun anak itu adalah anak saya. Kalau orang bagi dia kita ni dah pilih-pilih, ini anugerah dari Allah, hendakan saya pilih. Betul. Jadi ini anak saya terima apa adanya. Dan kemudian saya tidak tahu apa yang akan saya buat kerana ada Down syndrome. Jadi saya ke beberapa persatuan menanyakan apa yang saya buat. Saya perlu sekali saya cek di internet menggoogle lah tu. Jadi saya kena beritahu pasal early intervention. Tapi saya tidak tahu apa early intervention yang akan dibuat ni. Akhirnya saya ke CDC waktu itu dan saya bertanya kepada doktor tu apa yang perlu saya buat. Semua cakap early intervention tapi tidak ada orang yang memandu saya untuk melakukan early intervention arahnya. Jadi masa itu umurnya dalam 40 hari, dia pun mulai mengikuti terapi, fisioterapi kan di sana. Dan selepas itu ada IEP juga di sana. Ada occupational therapy pun ya ikut juga. Ikut apa-apa terapi yang kena buat di sana, kena ajarkan, kami praktikkan di rumah. Untuk untuk maximize dia punya kemampuan. Dan selepas itu kami panggilkan juga ada tutor untuk ke dia yang mengajar dia untuk bercakap, mengajar untuk berjalan itu pun perlu diajar. Kaki diorang kalau dibiarkan kan ya otot-ototnya longgar. Jadi ada berapa lurus dia berjalan dan sampai ini ya ada berapa lurus yang melompat Jadi itu kena anukan, dan alhamdulillah ia mau mengikuti semua tu. Dan sampai sekarang ini macam itulah, saya sendiri tidak ada merasa keluh kesah dalam menjaga dia. InsyaAllah, mudah-mudahan itu dapat menjadi inspirasi ya, mungkin bagi ibu bapa di luar sana yang mungkin ada anak ataupun anak buah yang mengidapi sindrom Down ini. Sebelum kita mengakhiri wawancara ini, kita ingin tanyakan sikit-sikit, kalau Awangku Syukri, apa hobi Awangku Syukri? Kami suka penulis, membaca dan bahasa Melayu, dan kami berwarna sama penulis pasal. Menulis mewarna. Menulis mewarna. Seronok. Mahmud, Syukri, are you cold? Yeah. You're feeling cold? Yes. Like swimming? Comel sekali. Okey, jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada ketiga-tiga narasumber kita sudi hadir. Terima kasih Yang Mulia Puan, terima kasih Yang Mulia Syukri, terima kasih Yang Mulia Awangku Syukri juga turut sama menghadiri dan dapat kita ni diskusikan bersama. Mudah-mudahan kita dapat kesedaran berkenaan dengan sindrom Down sedunia yang disambut pada hari ini.